أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa penerangan hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid boleh rujuk kitab di muka surat 25 dan perhatikan juga dalam video ini. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelajaran 6. Berhimpun dua cara mempusakai. 6.1. Pengenalan. Seorang waris boleh mempusakai dengan dua cara, tetapi tidak boleh seorang waris mempusakai dengan tiga cara, kerana hanya ada dua cara mempusakai, iaitu fardu dan asabah. 1. Contohnya, seorang waris mempusakai dengan dua cara. Suami juga merupakan anak bapa saudara kepada si mati, yakni bernikah dengan sepupu. 1. Sebagai suami, beliau mendapat bahagian fardu. Ba. Sebagai anak bapa saudara, beliau mendapat bahagian asabah. 2. Contoh lain, seorang waris yang mempusakai dengan tiga cara, tetapi hanya dibenarkan mempusakai melalui dua cara sahaja. Suami kepada si mati juga merupakan anak bapa saudara dan sebagai tuan yang memerdekakan hamba. Alif. Sebagai suami, beliau mendapat bahagian fardu. Ba. Sebagai anak bapa saudara, beliau mendapat bahagian asabah. Ta. Sebagai tuan yang memerdekakan, beliau terhalang daripada mempusakai oleh anak bapa saudara. 6.2. Penyelesaian masalah. Seorang waris mendapat dua cara pusaka, iaitu fardu dan asabah. Ada tiga masalah, iaitu 1. Suami juga merupakan anak bapa saudara kepada si mati. 2. Suami juga merupakan tuan yang memerdekakan kepada si mati. 3. Bapa atau datuk yang disertai furu' waris perempuan sahaja. Masalah 1. Seorang mati meninggalkan ibu dan suami yang juga merupakan anak bapa saudara. Warisnya ibu, suami, juga anak bapa saudara. Ibu mendapat 1/3, suami 1/2, juga anak bapa saudara mendapat asabah. Masalah 6. Ibu mendapat 2 bahagian, suami mendapat 3 bahagian, anak bapa saudara mendapat 1 bahagian. Bila dicampurkan mendapat 6, sama dengan asal masalah. Pembahagian pusaka bagi masalah 1 ini didahulukan kepada bahagian ibu sebanyak 2 bahagian dengan cara fardu. Kemudian dibahagikan kepada suami yang juga merupakan anak bapa saudara sebanyak 3 bahagian
dengan cara fardu dan ditambah satu bahagian lagi dengan cara asabah. Masalah 2. Seorang mati meninggalkan ibu, suami juga sebagai tuan yang memerdekakan. Warisnya ibu, iaitu dengan kadar 1/3, suami dengan kadar 1/2, tuan yang memerdekakan asabah. Asal masalah 6, ibu mendapat 2 bahagian daripada 6, suami mendapat 3 bahagian daripada 6, tuan yang memerdekakan asabah mendapat 1 bahagian daripada 6. Bila dicampurkan kesemuanya, bahagian ini mendapat 6 bersama dengan asal masalah. Pembahagian pusaka bagi masalah 2 ini didahulukan kepada bahagian ibu sebanyak 2 bahagian dengan cara fardu. Kemudian dibagikan kepada suami sebanyak 3 bahagian dengan cara fardu. Dan ditambah 1 bahagian lagi sebagai tuan yang memerdekakan dengan cara asabah. Masalah 3. Seorang mati meninggalkan bapa dengan disertai furu' waris perempuan sahaja. Warisnya ibu dengan kadar 1/6, anak perempuan dengan kadar pusaka 1/2 dan bapa pusaka 1/6 dan asabah. Masalah 6. Ibu mendapat 1 bahagian daripada 6, anak perempuan mendapat 3 bahagian daripada 6, bapa mendapat 2 bahagian, iaitu 1 bahagian fardu dan 1 bahagian asabah. Bila dicampurkan, jawapannya adalah 6 bersama dengan asal masalah. Pembahagian pusaka bagi masalah 3 ini didahulukan kepada waris fardu ibu sebanyak 1 bahagian dan anak perempuan sebanyak 3 bahagian. Kemudian diberikan kepada bapa dengan cara fardu sebanyak 1 bahagian dan ditambah 1 bahagian lagi dengan cara asabah. Dengan ini, bapa mendapat 2 bahagian. Waris yang mendapat 2 bahagian itu hendaklah didahulukan pemberian bahagian fardu. Kemudian jika berbaki, diberikan bahagian asabah. 6.3. Gambar rajah waris yang mempusakai dengan 2 cara. Seorang waris yang mempusakai dengan 2 cara. Suami juga sebagai tuan yang memerdekakan. Suami juga sebagai anak saudara. Bapa dan datuk disertai furu' waris perempuan sahaja. Baik murid-murid, kita tengok pada huraian agar lebih faham. Tajuk ini tajuk berhimpunnya 2 cara mempusakai. Benda ini terjadi kepada golongan ni saja. Ini saja. Iaitu bila mana seorang lelaki berkahwin dengan perempuan yang mana lelaki tersebut adalah anak bapa saudara yang merupakan sepupu. Seorang perempuan kahwin dengan sepupu dia. Sepupu. Dia kahwin dengan sepupu, jadi suami dia adalah suami, dan juga adalah sepupu, iaitu anak bapa saudara. Begitu juga seorang perempuan kahwin dengan tuan dia, tuan yang memerdekakan. Ada tuan, dia beli hamba, perempuan tersebut adalah hamba contoh. Kemudian tuan dia memerdekakannya dan berkahwin dengan bekas hambanya, maka suaminya adalah tuan yang memerdekakan
dan suaminya adalah suami. Baik. Yang ketiga, iaitu dalam kes bapa dan datuk disertai porak waris perempuan saja. Kalau tengok pada gambar rajah ini, ya, warisnya ada ibu, ada anak perempuan, ada bapa. Seorang perempuan ataupun seorang lelaki, dia meninggal dunia, dia meninggalkan ibu, anak saudara perempuan dan bapa. Dalam kes ini, kes bapa mendapat 2 bahagian, iaitu mendapat 1/6 dan mendapat asabah. Hanya 3 kes saja berlaku, seorang ini mendapat 2 bahagian. Baik, kita teruskan lagi. Jadi seorang waris boleh mempusakai dengan 2 cara. Saya tandakan. Dengan berapa cara? Dengan 2 cara. Baik. Ni boleh. Tetapi tidak boleh seorang waris mempusakai dengan 3 cara. 3 cara tak ada. Tak boleh. 3 cara ni tak boleh. 3 cara tak boleh. Yang ni boleh. Ini pun bergantung pada 3 kes saja. Orang lain tak akan berlaku. Kerana hanya ada 2 cara mempusakai, iaitu fardu dan asabah. Cara mempusakai dapat harta iaitu cuma dengan 2 cara, iaitu dengan cara fardu. Kita belajar kan? Iaitu boleh juga dapat harta dengan cara asabah. Ini dalam ilmu faraid. Satu dengan cara fardu, yang kedua dengan cara asabah. Baik. Tengok. 1. Contoh seorang waris yang mempusakai dengan 2 cara, iaitu suami. Yang tadilah. Suami, dia ni juga adalah merupakan sepupu. Sepupu. Sepupu ni apa? Ni lah. Anak bapa saudara. Suami dia adalah sepupu dia kahwin dengan sepupu yang merupakan anak bapa saudara, dan juga dia adalah suami. Bila perempuan tersebut meninggal dunia, maka suami dia dapat 2 bahagian, iaitu bahagian suami dan bahagian anak bapa saudara. Ini pun kalau tidak ada anak. Kalau tidak ada anak, maka dia dapat ni. Baik, nanti kita tengok. 1. Sebagai suami, beliau mendapat bahagian fardu. Jadi dia suami, dia dapat bahagian fardu. Sebagai anak bapa saudara, beliau mendapat bahagian asabah. Anak bapa saudara ataupun sepupu, dia dapat asabah. Baik. Ini kes 1. Yang kedua, contoh lain, seorang waris mempusakai dengan 3 cara. Hanya dibenarkan mempusakai dengan 2 cara sahaja. 2 cara saja. Memang benda ni ada 3 cara, tapi yang dibenar cuma 2 saja. Macam mana kes ni? Iaitu kes suami kepada si mati juga merupakan anak bapa saudara dan sebagai tuan yang memerdekakan hamba. Ini sebagai contoh. Seorang perempuan, dia adalah seorang hamba. Kemudian sepupunya beli hamba tersebut ataupun mendapatkan hamba tersebut dan memerdekakannya. Dia sepupu dia ambil perempuan tersebut, dia beli, kemudian dia memerdekakan, dan selepas itu dia berkahwin dengan perempuan tersebut. Kes ni lah, dia suami, kemudian dia anak bapa saudara, yang ini sepupu, macam tadi. Kemudian dia juga adalah tuan yang memerdekakan hamba. Dia ada 3. Tapi antara 3-3 ni tak ber-3-3. Yang boleh cuma 2 saja. 3 tak boleh.
2 saja. Macam mana? Tengok. Alif. Sebagai suami, beliau mendapat bagian fardu. Okey, confirm. Bagian fardu. Kemudian, ini sebagai suami. Ba. Sebagai anak bapa saudara, beliau mendapat bahagian asabah. Anak bapa saudara, ni. Beliau mendapat asabah. Okey, confirm. Selesai. Sebagai tuan yang memerdekakan, beliau terhalang. Baik. Terhalang. Terhalang oleh siapa? Anak bapa saudara. Daripada mempusakai oleh anak bapa saudara. Jadi cara ketiga ni tak boleh. Walaupun dia adalah tuan. Baik. Setakat ni mudah-mudahan faham ya. Okay, kita tengok seterusnya. Okey. Seorang waris mendapat 2 cara pusaka, iaitu fardu dan asabah. Ada 3 masalah, iaitu baik, ini adalah dia nak ceritakan semula tentang keadaan bagaimana seseorang boleh mendapat mendapat pusaka melalui 2 cara. Ni 2 cara. Dan asabah. Baik, ada 3 cara. Ada 3 dia sebut iaitu bagi hanya suami. Hanya suami saja. Yang kedua pun hanya suami. Dan yang ketiga hanya bapa. Ini saja. Orang ini saja yang boleh mendapat 2 cara kalau suami juga merupakan anak bapa saudara yang saya sebutkan tadi. Anak bapa saudara ataupun sepupu. Yang kedua, cara kedua, suami juga dia juga merupakan tuan yang memerdekakan kepada si mati. 2 cara ini. Yang ketiga, iaitu hanya bapa atau datuk. Ada pula datuk. Bapa atau datuk yang disertai forok waris perempuan saja. Forok waris dia perempuan saja. Siapa dia? Anak ataupun cucu perempuan. Baik. Ini 3 golongan saja. 3 golongan saja yang mendapat dengan 2 bahagian fardu, 1 bahagian fardu dan 1 bahagian asabah. Baik, cara kira-kira adalah di bawah ni. Masalah 1. Seorang mati meninggalkan ibu dan suami yang juga merupakan anak bapa saudara. Jadi siapa yang meninggal? Yang meninggal isterinya. Yang meninggal isterinya sebab dia meninggalkan suami. Okey, kemudian ibu. 2 saja dia tinggalkan. Yang lain anak ada tak? Dia tak ada anak. Cucu tak ada? Tak ada. Baik, dia cuma meninggalkan ibu dan suami, 2 orang saja. Jadi ibu 1, ni 1, kemudian suami. Dan suami ni juga adalah sepupu dia. Iaitu anak bapa saudara. Jadi suami dapat berapa bahagian? Dapat 2. 1 dapat fardu yang ni. Yang kedua dapat yang ni. Baik. Jadi macam mana kira dia? Ibu mendapat 1/3. Ikut pada kira-kiraan pada pembahagian harta pusaka, maka dia mewarisi 1/3 bahagian. Suami mendapat 1/2 bahagian. Anak bapa saudara mendapat asabah. Baik, macam mana cara dia? Cara dia iaitu kita kalikan 3 kali 2, dapat 6. Pembawah dia. Kan ada belajar dulu darjah 5, tamasul, tawafuk, tabayun. Ini tabayun lah. 3 dengan 2, tak boleh masuk sekali kan. 3 kali 2 jadi 6. Masalah 6. Asabah tak payah, sebab asabah ni baki. Kemudian jadi 6 bahagian daripada 1/3. Macam mana cara dia? 6 kali 1 6. 6 bagi 3 2. Dapat 2 bahagian. Kemudian yang ni macam mana? 1 6. 6 bagi 2 3. Dia dapat 3. Baik. Kalau campurkan berapa? 3 campur 2
jadi 5. 6 tolak dengan 5 dapat berapa? Dapat 1. Jadi ini adalah baki. 1 bahagian ni untuk asabah. Jadi suami dapat 3 bahagian. Suami juga mendapat asabah iaitu 1 bahagian. Kalau campurkan 2 campur 3 5, 5 campur 1 6. Selesai masalah. Sama dengan asal masalah. Selesai. Jadi selesai. Baik. Ini huraian yang Ustaz terangkan. Kita teruskan lagi. Ini masalah kedua. Iaitu seorang mati meninggalkan ibu. Suami juga sebagai tuan. Jadi siapa yang mati? Yang mati isterinya. Sebab ada suami. Ada suami maknanya isteri meninggal. Dia juga meninggalkan ibu. Dan dia juga suami dia adalah tuan yang memerdekakan. Jadi ibu mendapat 1/3. Ada anak, dia tak ada anak. Ibu mendapat 1/3. Suami dapat 1/2. Jadi tuan yang memerdekakan mendapat asabah. Baik. Masalah berapa? Masalah 6 juga. Macam mana nak tahu? 3 kali 2, 6. Ikut kepada tabayun terus. 3 kali 2, 6. Jadi, ibu dapat berapa? 1/3 dapat 6. Cara dia 6 kali 1 bahagi 3. 6 kali 1, 6. 6 bahagi 3, 2. Jadi, 6 kali 1, 6. 6 bahagi 2, 3. Jadi, bila dicampurkan, jadi asabah ni balance kan? Baki. Ni tak ada lagi lah. Jadi 3 campur 2, jawapannya 5. 6 tolak 5 berapa baki dia? Baki dia 1. 1 ni untuk asabah. Asabah kan baki kan? Asabah. Jadi bila dicampurkan 2 campur 3, 5. 5 campur 1, 6. 6. Jadi sempurna, sama. Selesai. Bermakna suami dan tuan ni mendapat 4 bahagian, iaitu 3 campur dengan 1. Baik. Ini huraian yang telah Ustaz terangkan. Tengok pada masalah 3 pula. Seorang mati meninggalkan bapa. Ni bapa. Dengan disertai forok. Forok waris perempuan. Forok waris iaitu perempuan sahaja. Baik. Si mati meninggalkan ibu. Contoh ibu. Kemudian anak perempuan. Si mati ada anak seorang anak, seorang saja anak perempuan. Dan dia juga meninggalkan bapa. Dalam kes ini, sekiranya ada 3 orang ini, maka confirm bapa akan mendapat 2 bahagian, iaitu 1/6 dan asabah. Baik. Jadi ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Anak perempuan dapat apa? 1/2. Sebab tak ada bapa dia, tak ada dia tak ada suami, tak ada. Jadi bila 6 dengan 2, macam mana cara dia? Terus 2 boleh masuk dalam 6 tak? 2 boleh masuk dalam 6? Boleh. Jadi terus ambil bahagian 6. 2 kali berapa? 6. 2 kali 3. 2 kali 3 bersamaan 6. Jadi sama kan? 6. Jadi ambil masalah 6. Jadi ibu dapat berapa? 6 kali 1, 6. 6 bagi 6, 1. Ibu dapat 1 bahagian sahaja. Semula 6 kali 1, berapa jawapannya? 6. 6 bahagi 3, 6 bagi 6, 1. Baik. Jadi 6 kali 1, 6. 6 bahagi 2, 3. Bapa pun sama. 6 kali 1, 6. 6 bahagi 6, 1. Bila campur 3 campur 1, 3 1 4 semula 3 campur 1 4, 4 campur 1 5. 6 tolak 5 baki dia 1. Jadi 1 ni baki dia. Untuk siapa? Untuk asabah. Untuk asabah ni. Jadi bila campurkan 1 campur 3 4, 4 campur 1 5, 5 campur 1 6. Baik. Bila sama dengan asal masalah jawapan ni, dengan asal sama, maka selesai masalah ni. Okey. Seterusnya. Baik.
Pembagian pusaka bagi masalah 3 ini ini huraian tadi yang telah Ustaz terangkan. Baik, waris yang mendapat 2 bahagian itu hendaklah didahulukan, ya. Waris yang mendapat 2 bahagian itu, yang mendapat 2 bahagian itu hendaklah dahulukan. Ni pemberian fardu dulu hendak setelkan. Kemudian jika ada baki, barulah bagi pada asabah. Baik, yang inilah tadi. Jadi dalam pada ni nak bagi mana dulu? Selesaikan ni dulu. Selesaikan yang ni dulu. Dah settle, barulah bagi asabah. Baik. Gambar rajah di bawah. Baik, ada 3 golongan saja. Yang pertama tadi Ustaz dah beritahu suami, yang kedua suami, bapa atau datuk. Suami dia juga adalah tuan yang memerdekakan. Suami juga dia juga adalah sepupu, iaitu anak bapa saudara. Dia tak ada waris lain, ini saja. Ataupun bapa dan datuk, mana satulah. Kalau ada bapa, datuk tak dapatlah. Kalau bapa dah tak ada, baru datuk dapat. Disertai dengannya waris perempuan sahaja. Maka 3 golongan ni sahaja yang mendapat 2 bahagian sekiranya berlaku kes seperti ini. Yang lain anak lelaki tak dapat macam ni 2 bahagian. Baik, Ustaz harap semua dapat faham. Sekiranya ada permasalahan dalam tajuk ini, murid-murid boleh WhatsApp pada Ustaz. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, sekiranya ada kerja-kerja, boleh buat dalam buku aktiviti. Ya, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.